Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gelap ni, tak ada lampu. Ada lampu ni. Masa gelap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim waftah alaina futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat sambung semula pengajian kitab setelah beberapa lama bercuti daripada dekat Ramadan, bulan Ramadan sampai habis Ramadan masuk Syawal, dan kebanyakan masjid dia mula bulan Mei ni kan, Mei, banyak mula bulan Mei, 1 Mei cuti 2 minggu raya. Jadi selamat raya lah, mana saya tak ucap lagi tu. Mudah-mudahan segala ibadat kita Allah terima dan Allah jadikan kita ni istiqamah di atas amalan sampailah kita mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan sekadar kita tumpu kepada Ramadan. Begitulah hak saya selalu nasihat juga terhadap diri sendiri dan jemaah. Jangan semata-mata kita tumpu pada ibadat dengan ketiadaan pengetahuan. Kerana kaedahnya al-ilmu amamal amal. Ilmu tu mesti duduk depan amalan. Wal amalu tabi'uhu. Amalan tu mengikutkan ilmu. Tu cara dia. Maka apa saja hak kita buat mesti kita buat atas jalan tahu. Jangan kita buat atas jalan semata meniru ataupun kita buat atas jalan teka saja. Kalau sebagai contoh kita mengaji ilmu, kalau ilmu tajwid tahan kira lagi. Contohlah kita buat contoh. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita baca Hirrahman? Walaupun ada orang baca Bismillahirrahman, dia punya Hirrahman, batal tak batal lah semayang tu. Cuma dalam masalah tajwid ni tak membawa kepada salah lah kalau kita tak tahu istilah panggilan hukum tajwid. Samalah dengan pengajian tauhid yang kita nak mengaji ni, kita tak ingat istilah qidam, baqa', ta'alluq tu, ta'alluq ni kita tak ingat, tapi pegangan kita tu betul. Tu tak apa dah.
Cuma hak kita takutnya kita buat atas jalan meniru ataupun atas jalan min teka-teka saja. Hak tu bahaya tu. Istilah tak ingat tak apa, asalkan betul. Kita tak ingat kata ni ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, tanjizi qadim, kita tak ingat, tu tak berdosa. Tapi bila orang tanya, adakah Tuhan telah menentu sedia kala setiap perkara yang berlaku ni? Ya, Tuhan menentu dah sedia kala. Tak apa. Kalau orang tanya, panggil apa tu? Ta'alluq apa? Oh, tak tahu ta'alluq. Tak artilah saya ta'alluq, tak apa, tak berdosa. Tapi pegangan tu betul. Begitu juga kita baca Quran, kita baca kena dengan hukum tajwid tu kerana kita tahu hak tu yang betul ke, ataupun kita teka saja, kita agak kata tu betul. Siapa bila baca Bismillahirrahmanirrahim, hak mana betul? Hirrahmah. Sebab apa hirrahmah? Tahu duk agak gitu. Hak tu bahaya tu. Takut sekali boleh ke dengar orang lain, sedap pula tiru kawan tu. Jadi baca silap pula. Sedangkan di situ dia panggil apa tu? Tarqiq, dia panggil. Hukum dia tarqiq, mesti dipernipis. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh, salah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Siapa huruf antaranya qul a'udzu birabbin nas kinas ilahin nas min syarril, tu min tarqiq lah tu dia panggil, syarril bukan syarril, min syarril ril, dengar dekat-dekat dah tapi salah, cuma gagahnya tak batas mayang tu. Tak, dia panggil lahnun lam yughayyir makna, salah tak mengubahkan makna. Tak apa, bukan tak apa makna boleh, cuma tak batas mayang. Situ. Lepas tu kita baca kuat dalam sembahyang hingga dengar telinga sendiri dengan suara. Dah kita baca lagu tu sebab apa? Sebab memang kita baca boleh habaq, dia boleh habaq bacaan rukun di dalam solat sekurang-kurang dengar telinga sendiri dengan suara. Dengan suara, bukan bisik-bisik tak boleh. Itu mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh, tu batas mayang. Tak sah mayang. Dia nak suara, cuma perlahan. Jangan baca derah sangat sampai tu imam pun pening, makmum duduk belakang Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tu imam duduk wallahu ahad, qul huwallahu ahad. Yang makmum alhamdulillahirabbil alamin. Lah kali qul wallahu ahad Ar-Rahmanir-Rahim. Kok mana surah apa aku pergi ni? Jam tu imam. Jangan nak buat ke tu? Jangan nak buat ke tu. Ada tengah tempat kita dengar baca lah sampai tu imam jadi celaru. Yang tu imam nak tegak tambah sini tu imam muda pula. Allah, kali tengok semua pokai-pokai lagi payah nak tegak. Jadi pakai buat redha gitu lah. Buat redha. Tapi jangan salah faham sampai slow tu sampai jadi tak dengar langsung suara. Ataupun imam baca kuat, kita baca tak boleh dengar. Kalau kata nak baca kuat, kena kuat sungguh. Buat speaker kan imam semayang. Maka di situ dia panggil kuat bil quwwah, dia panggil dengan kita agak. Kalau speaker tu perlahan ataupun hujan, dalam kitab dia kata hujan lebat. Kalau hujan yang lebat tadi ni katalah waktu tu tak hujan, tera tu dengar lagi telinga kita, ya sudah dengar, okey, no problem. Walaupun ada sebagian ulama kata mesti kuat dengar suara tu bil fi'li. Maknanya kalau hujan lagi lebat ataupun suara imam lagi tinggi, dia kena peninggikan juga, meninggikan suara dia sampai dia boleh dengar telinga dia. Tu dia panggil kuat dengan bil fi'li, dia panggil. Tapi tempat kita buat amal bil quwwah, maknanya agak-agak. Cara kita baca tu kalau tak hujan lebat, dengar dah telinga tu. Tapi dah hujan lebat sangat kan, tak apa dah, dikira, dipakai sah mayang. Jangan pelan sampai tak boleh dengar suara sendiri, ataupun baca dengan bisik-bisik. Tu tak boleh. Tak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tu bukan baca, tu bukan bercakap. Tu bukan suara, tu hembusan. Dia lain. Hembus lain. Hembus lain, sebut tu lain. Tu misal kita nak dapat pahala zikrullah, pahala zikir, bila nak sebut pas mayang imam baca subhanallah, subhanallah, kita nak dapat pahala zikir, sebut kena syarat dia,
berlaku gerakan bibir lidah dan ada suara. Kalau subhanallah subhanallah, dia tak dapat pahala sebut di mulut, hanya dapat pahala zikir di hati sahaja. Rugi lah. Padahal dia dalam duk buat dah masa tu. Maka nak sekurang-kurang subhanallah subhanallah subhanallah, nak suara, bukan hembus. Alhamdulillah tu hembus. Jadi kalau kata terbuat lagu tu, hukumnya batal lah. Batal. Cuma maaf lah kalau duduk tengah mengaji ni. Kita alhamdulillah duduk mulazamah mengaji, maaf gitu. Cuma kalau orang dengar tak sedap aduk. Tak ada aduk. Tu contoh kita nak buat misal kata, apa saja ibadat kita buat kena ada jalan dia tu dengan jalan tahu. Tak kira lah kita buat apa pun. Kita mayang tahajud, tahu kata tuntutan sunat muakkad misalnya. Kita baca Quran, tahu yang ni lah yang betul. Kalau hak lain pada ni, kalau tak termasuklah khilaf masalah qiraat, ni khilaf ulama, maka tak apa, tapi tak sesuai lah baca di khalayak tempat kita ni misalnya. Lepas tu kita baca tahiyat akhir, kita tahu kata bacaan tahiyat akhir tu rukun. Kita selawat ke atas Nabi di dalam tahiyat akhir, kita tahu kata tu dia panggil rukun. Nak satu-satu tu dengan atas jalan tahu, bukan turut tiru dan juga bukan jalan teka. Kalau kita buat atas jalan teka saja, hukumnya tidak sah sembahyang. Kerana kita buka kitab fiqh, salah satu syarat nak sah ibadat misalnya sembahyang ialah tahu kaifiat sembahyang, kaifiat cara-cara. Masalah kholik kita lah bukan kita tahu, kita tiru. Kita tiru dah terbiasa pada kecil, masa rokok time ni, masa i'tidal time lagu ni, masa sujud macam ni. Kita buat dalam tiru saja, sedangkan kita belum belajar. Maka kena belajar sampai kita tahu apa yang kita buat. Lagu mana rokok yang dibolehkan, takat mana rokok yang diterima dipanggil nama rokok, takat mana takbiratul ihram yang diterima. Tak payah ambil contoh banyak takbiratul ihram satu ni lah. Setengah tu sebab tu setengah tu guru dia kata awal mai yang tak sah dah tu. Ni boleh tiap panjang ni bahaya. Maksud kita ni. Nak tanya, syarat nak sah takbiratul ihram ada berapa? Siapa jawab raya sekali lagi esok. Syarat sah takbiratul ihram ada berapa? Tu yang maksud kita kata tak buat jalan tahu. Cuma kalau kita tanya tak apalah. Kalau kita tanya, kita tanya. Kadang-kadang dia tak ingat susunan. Tak ingat susunan, tanya tahu, dia tahu. Contoh kalau kita tanya, boleh tak makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahul Azim, Allah Maha Besar juga, boleh tak kita tukarkan akbar dengan azim? Tak boleh. Tu pandai lah tu. Dia tahu tu, cuma nak bilang tak pandai. Nak bilang tak pandai. Lepas tu boleh tak kita kalih Akbarullah? Tak boleh. Tahu tak apa kata tak boleh. Kau berteka tak kan? Ataupun dia nak teh berteka kan payah ni, tapi tak mau teh. Jadi syarat nak sah takbiratul ihram tu ada 16 syarat. 16 syarat tu kalau kita tak belajar, siapa nak jamin kat kita sembahyang kita sah? Bila rukun tidak sah, maka sembahyang tidak sah. Allahu Akbar, jawab dia tak sah, kerana mana berlaku pertambahan huruf. Terkadang tu sambil berjalan mai ligan nak bagi sempat rakaat pertama bersama imam, kaki sebelah letak, kaki hak sebelah lagi sambil duduk letak, sambil Allahu Akbar, batal semayang. Bukan batal tak jadi terus. Kalau batal ni semayang elok dulu, lepas tu kentut baru batal. Ni tak, bukan batal, tak jadi semayang. Terkadang tu imam Allahu Akbar, baru nak masuk bar tu, ataupun baru sebut ba tak habis kira akbar.
dia dah Allah, tak sah semayang. Ataupun dia tambah ganti huruf wallahu ataupun wallahu akbar ataupun Allahu akbar misalnya, tu semua membatal tu, tak sah tu. Tu baru syarat sah takbiratul ihram. Nu syarat sah salam duk ada 10 ataupun 9 atas khilaf ulama cara bilang. Salam yang mana diterima. Allah, letih tak kalau begitu? Letih saya kita tangguh. Kita tangguh ngaji, sebab tu punca kita letih. Sebenarnya tak letih pun. Sebenarnya benda tu tak letih kalau kita mula daripada awal. Sempat lagi? Ya, sempat lagi. InsyaAllah lagi nyawa dikandung badan. Banyak lagi masa untuk kita, insyaAllah, untuk kita belajar. Belajar bagi perbetul ibadat kita, supaya Allah terima, di samping supaya sah. Jangan duk bahas bab pahala ada ke tak, jangan duk bahas Tuhan di sisi Tuhan lagu mana tak terima, kompom tolak, tu bukan cerita dia. Ni bukan tempat kita nak bahas masalah pahala tak pahala. Kita duk bahas daripada sudut Allah letak undang-undang, Nabi letak undang-undang. Nak sah takbiratul ihram macam ni, nak sah Fatihah macam ni. Jangan duk buat hujah Tuhan terima gitu lah. Dah pasal apa Arab Badawi bila dia pergi semayang, Nabi kata salli, semayang kamu lain. Fa innaka lam tusalli, kau sebenarnya sungguhnya kamu ni belum semayang. Pergi mayang pula sampai 3 kali berturut-turut. Awak Nabi tak kata tak apalah, yang penting Tuhan terima. Kau jawab gitu jadi berlawan. Nabi ajak suruh ikut undang-undang, padahal kalau semata-mata mai Allah terima semua, jenuh lagu tu. Maka Nabi ajak, bila kamu farkak, bila kamu rokok, kena duduk diam seketika, iktidal, jangan gerak segala anggota ni, sambil iktidal bangun, sambil duduk goyang tangan, sambil duduk keseluk poket, macam-macam lah. Maka tidak ada tamak ninah, menyebabkan tidak sah sembahyang. Sedangkan tamak ninah tu rukun. Baik, tu sepintas lalu. Habuan semangat untuk kita supaya lepas ni kita lebih bersungguh-sungguh lah untuk belajar. Raya pun raya dah, jamuan raya pun lepas dah, kenyang pun kenyang dah, kambing pun balun dah. Berapa ekor kambing baru ni? 3. Patut pasal lagu tak cukup. Lagu tak cukup jadi makan dah kambing pun semua dah balun dah. Kedarah pun dah. Jadi masanya kembali kita kena berusaha bersungguh-sungguh kembali kepada belajar. Islam tak larang kita berseronok, tapi dalam keadaan tidak meninggalkan kewajipan. Ni di antara kewajipan kita, kena belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Habis. Jadi sambungan kita pada muka 12 17. Banyak dah lah. Duk ada 100 muka lagi. 100 lebih. Muka 17 pada kata 5 baris daripada bawah. 2, 4, 5. Dan setengah daripada lafaz. Baik. Sambungan di dalam kitab akidah yang kita duk belajar selama ni. Yang kita duk bahas di dalam sifat yang pertama, iaitulah sifat wujud Allah Ta'ala. Sifat wujud Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Ada Allah tu dengan jalan zati. Ada betul ya? Maksud zati tu ada betul. Memang ada. Bukan bayangan ataupun rekaan di otak seperti ahli falsafah yang mengatakan Tuhan ada bila kamu kata ada. Bukan lagu tu. Bila kamu kata hak bagi orang yang misal etis ke, dia kata Tuhan tak ada, maka Tuhan tak ada. Jadi Tuhan ada tak ada terbina di atas pemikiran kamu. Ni sesat lagi kafir. Akidah lagu ni menyebabkan kufur. Begitu juga kita mengaji yang dulu, tak kala bila sebut Allah tu ada, bukanlah ada Allah tu berbentuk dia hulul yang berjelera.
apa dia panggil, berjelera ni kita panggil apa, jenis sebati, serupa ayak duduk dalam tepung misalnya, masin di dalam garam. Bukan bentuk lagu tu ada Tuhan, memang nak isyarat kata apa ni huraian, kata ada Tuhan tu ada betul. Sekira-kira kalau Allah bagi kekuatan kepada kita dan buka hijab kita, nescaya kita boleh lihat Allah Ta'ala, zat yang tidak sama dengan makhluk. Cuma di dunia tu mustahil, yakni pada adat tu mustahil. Sehingga ulama kata siapa-siapa dakwa lihat Tuhan di dunia dalam keadaan jaga, maka hukumnya kafir. Kerana beberapa sebab lah, panjanglah huraian situ tu. Cuma nak sebut kata, bila ada orang kata dakwa dia semalam dia tengok Tuhan, minggu lepas dia tengok Tuhan, maka tinggalkan orang lagu ni, sama ada dia memang mental ataupun dia tu sesat. Dua tu ya. Kalau tak gila memang dia masuk ajaran sesat. Ni bahaya. Dan bukan juga Tuhan tu ittihad. Ittihad ni lagu mana? Bersama, bersatu. Saya duduk dengan Allah. Tu dia panggil ittihad, bersatu. Bersatu. Ada puan hak perkataan apa panggil apa ni, Al-Hallaj, yang dihukum bunuh masa tu mufti ialah Syekh Junaid Baghdadi. Sebelum dia terjun dalam medan kesufian, dia adalah mufti dulu. Kita salah faham bila nak masuk dia tu nak guna alasan masuk tasawuf, nak masuk dalam jalanan kesufian, dia duk bagi alasan kata ilmu fiqh adalah ilmu kulit, yang penting tu isi. Ni bahaya. Perkataan tu dengar macam betul, tetapi kehendak dia tu sesat. Memang betul tasawuf ni dia isi benda balik dalam, fiqh ni hak benda balik luar sungguh. Tapi kalau nak jaga dalam bagi bersih bernah elok, kulit mesti elok. Tengok kita kata kulit bawang, walaupun nipis dia ada kulit, dia ada kulit. Lepas saja ni berapa ketika kalau kita dah kupas kulit bawang, cuba biar lagu tu tengok sak dia dah rosak. Tak kira kulit apa pun. Lagu tu juga hak dalam ilmu agama. Ya, tasawuf tu sungguh dia barang dalam, dia jenis bangsa isi, hak fiqh kulit. Tapi kena lalu kulit dulu. Bila ada kulit tu baru boleh jaga balik dalam bagi elok. Ni dok nak masuk tarikat tinggal mengaji. Ni hampa mengaji lagu ni dia panggil ilmu kulit. Mengaji ilmu akidah, mengaji ilmu fiqh, dia panggil mengaji kulit saja. Kita ambil isi terus, dia kata hak tu yang lebih hebat. Muhung orang mati-mati hidup-hidup. Muhung orang hidup-hidup mai dah. Tu bahaya. Sejarah ulama sufi, ulama tasawuf tak ada jadi ulama sufi, melainkan dia lalu kok balik alim dulu akidah ataupun alim fiqh. Mesti dia jaga hak tu dulu. Tengok berapa ramai yang hak pi uzlah, pi duk keluar dalam gua-gua, lah kali keluar kata semalam Tuhan datang kepada saya dengan rupa yang cukup indah. Ni bukan rekaan, saya jumpa sungguh. Saya punya tesis diploma dengan degree, dua-dua saya buat kajian ajaran sesat. Saya pergi jumpa orang-orang lagu ni pukul 2 pagi naik motor pi sampai orang kata apa Belah Pahang. 3 jam lah tempat tu. Kawasan Jengkor berapa tak mau sebut lah. Lepas tu saya pergi kawasan tu, tidur rumah dia 3 hari 3 malam, duduk selidik dia. Dan dia cerita, bukan kata kita nak menipu dia, tak. Memang kita kata nak buat kajian, tak abad lah hang sesat, cuma nak buat kajian sajalah. Dia mengajak orang mengaji Quran, tapi dia tak mayang ngajak Quran. Dia dengar tu imam masjid doa darah, dia kata tengok, dia ingat Tuhan pekak. Pandai cakap. Mayang tak. Lepas tu dia cerita sebab jadi lagu ni kerana saya berzikir lagu ni. Lepas tu Tuhan mai. Dia mai dah. Kita pun cerim bulu rumah dengar. Bukan cerim bulu rumah takut, geram. Dah tak betul, geram kan. Ada hak tengah berzikir, dia berzikir hak orang satu hamba Allah tu, tapi dia mati dah. Dia berzikir tu sampai putih tasbih putih. Kita tak dan tasbih putih, kita lena lu.
Ni putih saya malam tu saya tak lena duduk dalam rumah dia, betul dengar bunyi mangkit orang zikir tu, Allah 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 Allah, bunyi tasbih kata Allah Allah jari kata sampai ke subuh. Elok subuh keluar isyak rokok mayang subuh dah. Ni pelik-pelik. Jadi dua-dua diploma dengan degree saya buat kajian kaitan jana sesat. Bila dia masuk tarikat, ya betul, saya jumpa pula tok guru tarikat dia. Tok guru tarikat dia betul. Tu yang pelik. Tok guru tarikat dia betul dan memang orang yang cukup alim, tapi ke anak buah jadi pelik. Punca apa? Anak buah dia tak ambil ikut prosedur dia, tak ikut silibus dia. Dia terus terjun dalam ilmu kesufian tanpa ambil ilmu fiqh hak zahir-zahir ni. Maka syaitan boleh menipu dia. Baik. Jadi semua ulama kesufian semua dia tukang fiqh. Imam Ghazali dia jadi mufti dulu, alim fiqh dulu, baru dia terjun dalam tasawuf. Syekh Junaid Baghdadi dia mufti dulu, dia ulama fiqh besar dulu. Dia antara orang yang menghukumkan kata kena bunuh Hallaj. Padahal Syekh Junaid dengan Imam Ghazali ni dia panggil, bila kita kata apakah mazhab bagi ilmu tasawuf, iaitulah Imam Ghazali dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhuma. Kita akan jawab lagu tu. Kalau mazhab fiqh Imam Syafi'i, kalau mazhab akidah iaitulah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Maturidi yang diitlaq ahli sunnah wal jamaah. Bila mazhab tasawuf Syekh Junaid Baghdadi ataupun Imam Ghazali. Sebelum tu dia Syekh Junaid yang antara orang yang menghukum yang kena bunuh Hallaj sebab dia sesat. Pasal apa? Dia piduk kata tak ada dalam baju aku ni melainkan Allah. Ada dia kata aku ni Allah. Tengok. Jadi adakah disalahkan Syekh Junaid dan ulama zaman tu? Tak disalah, kerana depa hukum pada zahir. Tapi perkataan lagu tu memberi syubhat, kesamaran. Maka kita juga dilarang, diharamkan kita menyebut perkataan yang memberi kesamaran kecuali untuk belajar. Dia panggil fi maqami ta'lim. Tempat ngaji tak apa, kita sebut sebab kita nak urai. Kalau keluar di kedai kopi kita nak bahas benda lagu ni tak boleh. Tama-tama kita bukan ahli dalam bidang tu, lagilah kita tak boleh sebut. Jadi banyak orang lah suka cerita benda pelik-pelik supaya nampak dia hebat. Tak betul lagu tu. Dah kita sebut ni apa dia? Ni sebab dalam kitab sebut. Tu dia buat cerita hak dulu tu, kita nak ringkas cerita hak dulu. Dia kata seperti kata Hallaj, berkata ya Hallaj, aku Allah, dan seperti kata setengah mereka itu orang arif billah, tiada dalam baju jubah ini melainkan Allah. Tu kita nak ikan ayat cerita dulu, kita mengaji dah. Tengok. Jadi maksud depa ni lain. Bukan maksud depa aku Allah. Allah zikir gitu, ana Allah, aku Allah. Bukan maksud aku Allah dengan makna dia kata dia Tuhan. Bukan. Maksudnya aku hanya dengan Allah. Tak adaklah aku melainkan hanya beserta Allah. Tidaklah datang aku melainkan hanya daripada Allah. Pakai payah nak sebut panjang-panjang, kerak buang. Aku Allah, aku Allah, aku kamu. Siapa kita kata itu? Siapa api lagi? Minggu depan rumah Gunuri tu. Aku, dia. Pakai sebut dia, tak payah aku dan dia, tak payah dan panjang. Pakai sebut dah nama terus. Siapa dia? Dia main pintah tu. Perkataan orang sufi dia lagu tu, dia tak mau bazir masa. Dia tak mau buang masa banyak. Dia nak lan zikrullah, ingat Allah sedia. Tak mau duk selang-seli banyak masalah. Jadi perkataan depa tu semua ada dia panggil apa? Istilah ahwal, kelakuan hati, mencerminkan kelakuan hati depa tu. Maka perkataan depa tu kena takwil. Apa takwil? Kita cakap mudah-mudah, kita kena hurai bagi maksud yang layak dengan kehendak perkataan depa. Kerana mustahil depa sesat padahal depa tu orang alim. Depa alim, tiba-tiba dia bercakap lagu tu, pelik. Tu cara adab kita dengan ulama. Kalau kita dengar dia cakap pelik-pelik sikit, adab kita, aku tak tahu apa hak dia kehendak maksud daripada perkataan dia. Jangan kita terus kata apa bercakap tu. Sedangkan dia tu kita maklum kata dia orang pandai, dia orang alim, maka dia kata tu mesti ada bersebab, mesti ada kehendak dia.
Kadang-kadang ada orang alim duk cakap main cakap sombong. Saya dulu masa mengaji khatam kitab tu, khatam kitab ni, belajar untuk guru tu, belajar untuk guru ni. Kita kata Allah sombongnya lah tok guru ni, tok guru apa ni, haru dia kata. Dan kita sengkau buruk lagu tu, habis mengaji pun tak ada berkat dah lah. Pasal apa? Kita tak tahu murad kehendak dia apa dia. Sedangkan kalau tanya pasal apa bercakap lagu tu, dia boleh jawab at-takabburu ma'at takabburi sadaqah. Sombong dengan orang yang sombong tu dapat pahala sedekah. Ni Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut, kita sombong dengan orang sombong dapat pahala. Maksudnya kita sombong kerana nak menjatuhkan, nak menghentikan maksiat kesombongan dia. Maknanya dalam majlis kita ni barangkali ada orang yang dia tahulah, dia kenal. Contoh dia kenal lah siapa orang sombong tadi tu. Jadi dia cakap lagu tu nak meranapkan kesombongan. Bila kawan tu berhenti daripada sombong, dia pun berhenti. Dia pun berhenti dah lah. Tu tujuan nak menghentikan maksiat dia panggil. Tak apa. Siapa tu imam lah. Coba ni ada orang duduk malam, duduk di kampung kita tu, duduk bersekedudukan wal'iyadzubillah. Lepas tu cuba kita pi tanpa ada apa-apa jawatan dalam kampung. Dia tanya balik, hang siapa nak larang aku? Ni rumah aku. Dia begitu lah. Tapi cuba tu imam pi, hang siapa, dia kata. Boleh tu imam nak buat tawaduk, minta maaf saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba Allah yang hina. Lagi awal dah tenang kita. Tak boleh. Kenapa? Saya tu imam kampung ni. Alamak. Dia kata, betul ke? Minta maaf imam, minta maaf. Dan dia jadi lain. Boleh kita nak kata apa tu imam sombong? Tak boleh kata lagu tu. Dia nak menghentikan maksiat tu. Dia kena sebut jawatan dia. Apa tu polis? Saya Inspektor Haliza. Abang inspektor. Pakai baju polis, abang saya ni sarung saja baju polis, tetapi hidup saya hanya di bawah pimpinan Tuhan. Boy, nak pergi mengajar ke nak pergi tangkap jenayah? Tu maksud bab kita dengar perkataan ulama tak faham, jangan duk sangka buruk, sangka baik. Dia lebih tahu pak dia bercakap, dia mengaji banyak daripada kita. Lagu tu perkataan halas ni. Cuma ketika tu ulama jadi muskil kerana perkataan keluar aku Tuhan ni bukan perkataan rendah ni, perkataan berat ni. Kerana tu dia patut dengan kena bunuh. Bila pancung-pancung kepala, darah yang mercik daripada tengkok dia tu tertulis kalimat Allah, 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 Allah. Masa tu dia tahu dah kita silap orang dah ni. Kita silap bunuh dah. Kita silap jatuh hukum dah. Maka beberapa malam selepas tu Allah bagi mimpi kepada geng-geng Jawatankuasa Fatwa depa lah zaman tu, termasuk Syekh Junaid, bahawa kata kamu ni tidak bersalah. Hampa ni jatuh hukum lagu tu tak bersalah. Nahkum bizawahir, kita hukum dengan zahir-zahir saja. Dah zahir nampak macam salah, kita hukum dengan zahir saja. Maka pada hakikat Allah saja yang tahu. Mimpi dia dapat kemuliaan yang tinggi pada sisi Allah dalam kubur. Allah, tengok nah. Cuma jangan nak sebutlah perkataan lagu tu depan orang, tak boleh. Kemudian kita kalau kita naik satu baris, tengok dia kata qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bi'ulumi, dan setengah daripada orang yang memfatwakan dengan bunuh halaj, kena bunuh al-halaj tu pada ketika berkata ia halaj akan perkataan yang telah terdahulu sebutnya, yakni perkataan ana Allah, aku Allah tu. Siapa yang antara orang yang jatuh ke hukum tu ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tengok, ulama sufi, ulama tasawuf. Tengok, dia alim dulu dalam masalah fiqh, baru dia terjun dalam tasawuf. Kita nak kena tasawuf ya. Kalau tarikat ya, saya nak masuk tarikat. Ilmu akidah tak usah mengaji. Seperti barang yang tersebut yang kitab Syarah Al-Kubra bagi Imam Sanusi juga. Kitab syarah dia ada syarah sughra, syarah wusta, syarah kubra. Itu kitab ada lah tu. Dan setengah daripada lafaz yang memberi waham, antara perkataan yang memberi kesamaran, yang boleh membawa kepada silap faham tu seperti barang yang telah masyhur atas lidah orang yang awam, orang kebanyakan lah, daripada perkataan mereka itu, perkataan orang-orang awam ni. Dia kata apa? Ni perkataan yang boleh memberi kesalah faham.
Allah Ta'ala. Dia panggil, kalau orang mengaji kaedah, jumlah tu jadi maqulul qaul pada kata perkataan orang awam tu. Orang mengaji kaedah nahwu sarah dia tahu lah, maqulul qaul duduk pada tempat maf'ul, dia panggil nasab pada mahal. Apa kata kebanyakan orang awam? Allah Ta'ala itu maujud pada tiap-tiap maujud. Oh, tengok, Allah tu ada. Ada Allah tu pada setiap yang ada. Jadi kita dengar, jadi Tuhan ni banyak kau lagu mana? Kan benda yang ada ni banyak. Saya ada, tuan-tuan ada, bumi ada, langit ada, binatang ada. Maka ada Allah pada setiap benda yang ada. Dia pelik tu dia panggil perkataan syubhat ataupun perkataan mutasyabihat, dia panggil. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran Allah sebut tu, kami turunkan Quran sebahagian daripadanya ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam Quran yang kami waktu turunkan ni ada ayat muhkamat, itulah ibu Quran, itulah hak teguh. Kamu apa-apa masalah, kamu balik dekat ibu dia. Dan selebihnya Allah kata wa ukharu, hak selebih ayat yang kesamaran makna dia. Maka dalam bab akidah, ulama ijtihad kata ke mana? Dalam bab akidah, bab tauhid, tak boleh kita guna ayat yang syubhat ataupun ayat mutasyabihat. Begitu juga hadis yang mutasyabih, nak buat hujah di dalam ilmu akidah tak boleh. Dalam masalah akidah hanya dibuat hujah dengan ayat muhkamat, ayat yang teguh makna, yang jelas makna dia. Kok tu. Baik. Ni perkataan syubhat ni kesamaran. Maka padanya, pada perkataan tadi ni isyarat kepada wahdatil wujud. Apa wahdatil wujud? Yakni keesaan pada wujud, pada ada. Dia panggil keesaan pada ada. Sebenarnya yang orang sufi duk kata Allah maujud, Allah tu yang ada pada setiap ada. Kalau hak Arab antaranya dia kata ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Ada ibarat ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu. Tidaklah aku lihatkan sesuatu, itu panggil munafi. Tidaklah aku lihatkan sesuatu melainkan aku lihat Allah ada padanya. Tu maksud ni Allah ada pada tiap-tiap benda ada. Ataupun tidaklah aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah ada bersamanya. Di sini yang orang silap mengaji ilmu tasawuf, dia tak ada guru, terkadang berguru dapat guru tak mursyid ataupun bukan guru yang bertauliah yang mengaji betul, hanya baca faham sendiri. Hak ni lah yang punca jadi hulul dan ittihad. Kalau orang ambil ibarat pertama ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fi, tidak aku lihatkan sesuatu melainkan Allah ada padanya, bermakna setiap benda ada pada dia Tuhan. Itu dia panggil akidah hululiyah. Maka tu kafir, murtad, terkeluar daripada Islam. Kalau hak ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ahu, tidaklah aku lihatkan sesuatu melainkan Allah ada bersamanya, tu dia panggil ittihad, bersatu lagu ni. Bersama, saya bersama Tuhan. Ni sebelah saya ada Tuhan ni. Contoh dia kata lagu tu. Maka dua-dua akidah ni kafir, murtad. Terkeluar daripada Islam. Adapun sebenarnya perkataan depa sebut Allah ada pada tiap-tiap suatu, nak isyarat kepada wahdatul wujud, keesaan pada wujud, yakni wujud yang hakiki hanya Allah je yang ada. Hak tu dia nak abang. Dia nak abang kata isyarat, kata setiap kali kamu pandang makhluk mengisyaratkan kepada, menunjuk kepada ada Tuhan yang wujud hakiki. Tu maksud bila Allah ada pada setiap wujud. Kita buat misal mudah lagu ni. Kita buat misal burung boleh terbang, tak ada pakai enjin macam kapal terbang, helikopter. Dah siapa yang buat dia boleh terbang lagu tu?
Oh, dia ada sayap, iyalah ada sayap, tapi siapa yang ilham kepada dia, yang bagi kekuatan, kemampuan kepada dia mampu terbang lagu tu? Kita orang mukmin jawab ke mana? Allah lah. Lepas tu balik kat kita pula, tengok kat kita pula. Kita nak kepada satu-satu kebaikan, misalnya kesihatan. Tiba-tiba Allah bagi kita sakit, bermakna kita ni hak siapa? Kita hak milik diri sendiri ke milik Allah? Kita ni milik Allah. Hak dia buat semua hak dia kehendak, bukan mesti bermuafakat dengan apa kita nak. Kita nak sihat, Allah kehendak sakit, yang lulus kehendak Allah. Kita kehendak pada kaya, dia kehendak pada susah, maka yang lulus kehendak Allah. Maka menunjuk kata Allah yang kuasa. Tengok, kita tengok di burung tadi ni, kita ingat tu Allah punya kerja. Kita tengok di diri kita, tu Allah punya kerja. Tu maksud tengok apa sekalipun, hati kita balik ada Allah, kuasa Allah, nampak Allah yang mengatur, yang mengurus dan sebagainya. Tu maksud ada Allah pada tiap-tiap benda yang ada. Yakni setiap benda yang ada menunjuk, jadi dalil kata ada Tuhan. Tu maksud dia. Cuma hak makam ada tujuh ni terkadang dia naik dulu makam tauhid af'al, tauhid asma' wa sifat dengan tauhid zat. Makam dia ada, makam ni kita tak bahas panjang lebar lah sini, cuma dia sebut, kita masuk sikit-sikit saja. Bila sampai makam tauhid zat tu dia pecah pula martabat tujuh tu. Makam wahdah, wahdiyah, ahadiyah tu banyak pula situ. Duk bahas di makam-makam tu. Tu semua lain-lain. Ada orang tengok pada perbuatan makhluk, hati pi ke Tuhan. Ada orang tengok pada nama dan sifat yang elok, hati pi ke Tuhan juga. Ada orang naik pangkat ketiga, makam tauhid zat. Setiap kali dia nampak tiap-tiap benda, zat benda, automatik hati dia nampak Tuhan. Bukan nampak makna ketul Tuhan tu, bukan. Yang ni hati dia tu. Sebab tu bila kita ngaji di kitab tasawuf, dia guna istilah pandang. Maksud apa pandang? Syuhud, memandang. Yakni ayyudi malittila' 'ala Allah bi'aini qalbi, mengekali pandang Allah dengan mata hati. Tu maksud pandang dalam ilmu tasawuf. Kalau pandang dalam bab fiqh maksudnya tengok dengan mata kasar. Ni pandang dalam ilmu tasawuf, pandang dengan mata hati. Lain, tak sama. Jadi waktu dia kata, bila ada orang kata lagu ni, sebenarnya perkataan tu betul dan isyarat pada wahdatil wujud, maqam wahdatil wujud ni. Tetapinya perkataan tu tertegah, yakni syarak tak bagi, syarak tak izin. Tertegah berkata demikian itu, tak boleh kata lagu tu. Sebab apa? Kerana memberi waham, memberi salah sangka, ataupun memberi waham ni juga memberi sangkaan lah. Memberi sangkaan, kata apa? Akan hulul, memberi kesamaran, sangkaan kepada orang yang mendengar bahawa Tuhan ni hulul, berjelera. Siapa roh duduk dalam jasad tu, kita misal siapa minyak yang duduk dalam susu, ataupun susu yang berjelera, ayak yang berjelera bersama susu tu dia panggil berjelera. Bara api bersama arang, dia berjelera. Kita tunjuk di arang, kena ke arang kayu. Kita tunjuk di arang juga, kena ke api juga. Tunjuk ke api, kena ke arang. Tunjuk ke arang, kena ke api. Itu dia api bara yang berjelera di dalam kayu arang. Orang takut orang faham lagu tu, sebab tu dia tak sebut. Sebut hanya depan ahli. Tapi orang kita lah ni silap faham. Dia cari tok-tok guru, dia cari orang hak macam gila-gila sikit, ataupun orang yang makam fanak tu, hak jenis lupa diri tu, duk pergi mengaji kawan tu. Sesat kan. Dia bukan boleh mengajak masa tu. Kita tanya dia jawab, dia tak sedang. Baik. Bagi waham hulul. Dan adapun, tengok dia kata apa? Adapun hamba, adapun sebab hamba saya tuan kita ni memanjangkan perkhabaran ini. Sebab apa sampai tambah bab masalah tasawuf ilmu hakikat ni dia duk panjang lebar ni. Kita nak mengaji tauhid ni duk sebut apa panjang-panjang bab ni. Sebabnya kerana banyak jatuh. Apa jatuh? Yakni berlaku pada masa ini. Ni masa tuan kitab Syekh Zainal Abidin dah 100-200 tahun dah ni. Masa tu dah banyak dah jadi masalah ni. Orang mengaji ilmu sesat, hujah cara sesat. Sebab tu dia sebut juga tu. Berkata oleh mereka itu, apa mereka itu yang berkata oleh kebanyakan manusia.
Ni jenis manusia hak jenis meniru lah ni, meniru. Dia tiru ikut dan ya, orang awam. Berkata oleh kebanyakan manusia yang awam, yang kebanyakan ni bukan orang pangkat tinggi-tinggi hak dalam bab agama, tak, orang kebiasaan. Kata apa dia? Akan perkataan yang mutasyabihat. Tu perkataan yang memberi kesamaran. Banyak masa zaman aku ni, dia kata ada orang suka duk cakap perkataan yang boleh bagi kesamaran untuk orang yang mendengar. Lagu mana? Sebab mencuri mereka itu akan perkataan aulia illah. Sebab mereka duk tengok dia istilah dengan mencuri. Tengok. Tu kalau kita silap faham, apa ya? Boleh curi ke? Maksudnya tak mengaji dah tu. Dia ambil perkataan ulama, aulia, wali-wali Allah. Dia curi perkataan wali-wali Allah di dalam gharaq. Situ dia tulis faraq. Nak hak betulnya gharaq, ganti dengan ghin. Ganti dengan ghin, dia tulis fa depan. Kalau dalam faraq ni maksudnya dalam perpecahan. Gharaq ni maksudnya dalam tenggelam mereka itu. Ni kena biasa masuk ilmu sufi ni, ilmu tasawuf. Dia antara istilah yang banyak digunakan dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Dia panggil khamar arak. Tu arak tu lah. Hak tu buat mabuk, hak tu guna buih lah macam-macam, di antaranya tenggelam. Gharaq, tenggelam di dalam lautan. Tu dia punya gharaq. Jadi hak dia kata sebab hak duk jadi masalah lagu ni hak orang duk buat hujah. Nak buat macam mana? Dia kata tiap daripada kita ni ada Tuhan misalnya. Tu semua perkataan beri waham, beri kesamaran. Kerana dia duk pergi ambil perkataan tuk-tuk wali Allah yang masa tu dia duduk dalam tenggelam di dalam lautan cinta Allah. Bukan tenggelam dalam lautan arak semata-mata, tak. Dia mabuk, dia sedang cinta Allah hingga masa tu dia tak sedar diri. Kalau orang mengaji dia panggil istilah maqam fana. Masa tu hati, akal dia lenyap, hanya ada Allah. Dia tak sedar tentang diri dia, dan dia tak sedar dia pun ada anak bini ke misalnya. Dia tak ingat apa dah masa tu. Hanya dia ingat Allah, 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 Allah. Orang tegak tak boleh jawab kadang-kadang. Kalau jawab dalam keadaan tak sedar tu, dia jawab dalam keadaan tak sedar diri tu. Lepas dia menaik maqam fana tu lah, dia akan pergi kepada fana'ul fana. Apa dia? Lenyap maqam fana. Habis dia panggil maqam fana, maqam tak sedar diri tu hilang. Dia pergi maqam baqa illah. Tu istilah dia. Jadi masa maqam fana ni Allah takdir dia ni tak sedar diri. Sebelum tu dia riadah, mula-mula masuk tarikat, dia dah pandai dalam ilmu fiqh, ilmu bab-bab syarat, sah mayang, rukun mayang, bab ayat mutlak, mengaji habis dah tu. Lepas tu dia mengaji ilmu akidah bagi kemas elok, baru dia terjun dalam tarikat, ilmu tasawuf. Bila dia terjun, dia duk amalan dengan zikir, duk mulazamah dengan guru. Dia panggil masa tu maqam riadah, duk berlatih. Maqam latihan ni lah tak tahu lama mana. Ada ulama yang uzlah selama 13 tahun untuk buang dua sifat. Satunya takabur, yang kedua riak. Ada ujub dengan riak. 13 tahun ambil masa untuk buang sifat ni. Kita katalah tak riak. Kadang-kadang orang tak ada, tak semangat juga buat kerja. Ujub, rasa heran diri, cengang diri. Orang pujuk. Tu kadang-kadang di ustaz ni mesti riak apa tak tahu. Orang duk main tegak lah. Best ustaz lah ni. Best Allah biasa ya. Mulut biasa, dalam hati tu wow. Dalam hati tu wow. Kalau setakat nak syukur nikmat tak apa. Nak syukur nikmat lah